Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Sarah Zulkifli, dan ini berita AADK edisi 1 Jun 2022. Antara tajuk utama edisi ini, Perkhidmatan Rawatan Pemulihan Bergerak MRT bantu kumpulan tercicir. Usaha memerangi dadah tanggungjawab bersama berbagai pihak. Hari Terbuka AADK 2022 ubah persepsi negatif masyarakat. Hai, saya Azril Haji Nawawi. Syabas dan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang telah melaksanakan tanggungjawab dengan mengambil vaksin COVID-19. Tapi harus diingat, vaksinasi tidak menjadikan diri kita ini kebal daripada jangkitan COVID-19. Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk teruskan patuhi SOP dan amalkan norma baru dalam kehidupan harian kita walaupun telah divaksin. Kanak-kanak perlu dilindungi. Elakkan membawa kanak-kanak keluar dari rumah. Jika terpaksa membawa kanak-kanak keluar rumah, amalkan 3W. Wear, wash, warn. Wear. Sentiasa pakai pelitup muka dengan betul, jangan pakai di bawah dagu. Wash. Sentiasa cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Warn. Jangan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Elakkan 3S. Apa 3S tu? Tempat yang sesak, tempat yang sempit dan sembang dekat-dekat. No, no, no. Kanak-kanak perlukan perlindungan kita orang dewasa. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi memastikan tiada lagi kumpulan yang tercicir dalam mendapatkan perkhidmatan rawatan dan pemulihan penagihan dadah, Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK memperkenalkan perkhidmatan baru rawatan pemulihan bergerak MRT di luar fasiliti agensi. MRT yang mengetengahkan konsep AADK kepada anda merupakan medium terbaik bagi meningkatkan akses rawatan dan pemulihan dadah, sekaligus memberikan daya tarikan baharu dalam penyampaian perkhidmatan lebih mesra dan prihatin. Saya percaya program Perkhidmatan Mobile Recovery Treatment atau MRT AADK ini akan diterima baik oleh masyarakat kerana kita cuba membantu klien di tempat pendalaman dan sebagainya. Saya difahamkan projek rintis MRT AADK ini telah dilaksanakan kepada banduan yang terlibat dengan penagihan dadah pada tahun 2021 dan mendapat respon yang baik daripada banduan yang terlibat. Selain itu, MRT AADK ini juga akan dilaksanakan untuk klien dalam institusi AADK yang memerlukan sesi intervensi khusus melalui kepakaran pasukan seperti kes cubaan bunuh diri, reluctant dan resistant untuk mendapatkan rawatan pemulihan ini, seperti yang saya katakan, harus dipertingkatkan kepakaran mereka. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran MRT AADK di Ibu Pejabat AADK Kajang, Selangor. Turut menjayakan majlis ialah Ketua Setiausaha KDN, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hong Jin dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin. Setakat ini, 28 pasukan MRT AADK yang terdiri daripada pegawai berkemahiran dalam rawatan dan pemulihan penagihan dadah telah dibentuk di setiap negeri. Perkhidmatan MRT ini adalah satu anjakan paradigma pegawai pemulihan AADK dalam proses merawat pulih individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah di negara ini.
bahawa perkhidmatan rawatan dan pemulihan sebenarnya boleh dijalankan tanpa klien perlu hadir di fasiliti AADK. Bagi melaksanakan inisiatif ini, AADK telah menubuhkan pasukan pakar yang dianggotai oleh pegawai-pegawai pemulihan yang dipilih berdasarkan attitude, skill dan knowledge masing-masing. Take 5 ke arah kesejahteraan mental dan fizikal. Kekal berhubung, eratkan rangkaian sosial yang sihat. Aktifkan diri, tingkatkan kecergasan diri. Syukur, hargai nikmat kehidupan. Teroka minat, tonjolkan bakat. Beri, kebahagiaan dikongsi bersama. Amalkan Take 5, Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Peranan dan tanggungjawab membantras pemasaran dadah tidak terletak pada AADK sahaja. Sebaliknya, usaha ini memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Timbalan Menteri Dalam Negeri 1 Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ismail Mohamed Said berkata, bantuan, sokongan dan kerjasama para pemimpin komuniti, agensi dan jabatan lain turut diperlukan. Susulan trend penagihan dadah masa kini disifatkan semakin mencabar. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ismail, kerajaan khususnya KDN amat prihatin dengan cabaran penagihan masa kini. Peningkatan penyalahgunaan dadah jenis sintetik antaranya memerlukan tindakan inovatif mengikut arus perubahan semasa. Ujar beliau, rawatan dan pemulihan menjadi lebih sukar kerana penggunaan dadah sintetik boleh menyebabkan penagih menjurus kepada kesihatan mental serta memerlukan program rawatan lebih spesifik. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program AADK bersama masyarakat di Temerloh Pahang yang diadakan sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan Hadak 2022 peringkat negeri Pahang. Dalam perkembangan berkaitan sempena Hadak 2022 peringkat negeri Pahang, AADK meneruskan kempen menyalurkan mesej anti dadah kepada warga Temerloh pada acara Temerloh Muay Thai Fight 2022 di Padang Bola Ketumbit. Menariknya, para penonton bukan sahaja menyaksikan aksi tangkas peserta dari pelbagai negara, bahkan turut berpeluang mendapatkan maklumat mengenai penyalahgunaan dadah di bas pameran AADK yang disediakan di tapak acara. Sesuai dengan pelancaran penghematan baru AADK yang dilakukan secara bergerak iaitu MRT, sasaran AADK kali ini terarah kepada mereka yang mengemari acara sukan tersebut. Hadir menjayakan program ialah Ketua Pengarah AADK Tuan Setiana Ahmad Belon, Pengarah Bahagian Pencegahan Tuan Zainuddin Abdullah dan Pengarah AADK Negeri Pahang Ziwartul Ahlam Zamzam. Terdahulu, Tuan Setiana mengadakan sesi turun padang melihat gerak kerja operasi dan bertemu warga kerja di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Jerantut, Pahang. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, Hari Terbuka AADK 2022 ubah persepsi negatif masyarakat. MTMD Negeri Perlis lulus 2 kertas pertimbangan. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia bagi dekat anu dah. Best! Banyak tarikan! Ada pameran kementerian. Untuk anak ganu, Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia pun ada. Ada jualan keluarga Malaysia, boleh dapat barang harga murah. Berlangsung selama 3 hari dari 2 hingga 4 Jun ini. Dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Di Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Kuala Lumpur Terengganu Darul Iman. Jom pakai ramai-ramai gini dong. Dalam usaha membawa perubahan persepsi negatif masyarakat terhadap klien, KDN menerusi AADK menganjurkan Hari Terbuka AADK 2022 di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Dengkil, Selangor. Aktiviti Hari Terbuka yang diadakan secara tahunan itu merupakan salah satu inisiatif KDN untuk meningkatkan usaha kolaboratif dengan Jabatan Kerajaan, Badan Bukan Kerajaan dan masyarakat dalam menggerakkan aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan penagihan dadah dalam komuniti. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan KDN yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi Mat Issa, mewakili Ketua Setiausaha KDN yang berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, selain mempromosikan perkhidmatan, acara tahunan itu turut membuka peluang kepada masyarakat mendapatkan maklumat lebih tepat berkaitan dengan program rawatan dan pemulihan penagihan dadah dan program kepulihan sepanjang hayat bagi klien AADK. Katanya inisiatif itu secara tidak langsung menepis stigma kumpulan klien yang sedang menjalani program rawatan dan pemulihan di fasiliti AADK dibuli, diseksa dan tidak mendapat layanan sewajarnya.
Selain itu, orang ramai juga dapat melihat sendiri perkhidmatan dan kemudahan disediakan ADK untuk para klien yang berada di 30 buah puspen di seluruh negara. Di samping itu menyertai pelbagai kuis, game dan membeli produk makanan serta kraft tangan hasil kreativiti klien. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Kerajaan Negeri Perlis meluluskan satu kertas pertimbangan AADK membabitkan inisiatif bersepadu tahun 2022 hingga 2025 Feldaku Permai lagi mempesona FPLM di negeri berkenaan. Perkara itu diluluskan menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah MTMD Negeri Perlis bilangan 1 tahun 2022 yang dipengerusikan Menteri Besar Perlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan Man. Selain kertas pertimbangan daripada ADK, MTMD Negeri Perlis turut meluluskan kertas pertimbangan keberkesanan psikoterapi Al-Quran dan psikospiritual Diary Hizbah Refleksi Al-Naf sebagai alternatif rawatan dan pemulihan dadah kepada klien ADK Perlis oleh pihak Universiti Utara Malaysia. Sementara itu, pada mesyuarat berkenaan, pihak ADK turut memaklumkan mengenai status pelaksanaan program Kampungku Permai lagi mempesona 2021 hingga 2023 dan penghijauan kawasan berisiko tinggi Negeri Perlis 2021 hingga 2025. Hadir sama menyertai MTMD Negeri Perlis ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Yang Berhormat Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad, Pengarah ADK Negeri Perlis Khairul Anwar Ahmad dan Pengarah Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan ADK Uthman Muhammad Nazari serta ketua-ketua jabatan berkaitan. Ini termasuklah pelibatan daripada pihak polis Diraja Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Bos, ni dokumen ni. Tak so. Asal nampak macam serabut Mana tak serabut ni, kerja melambak ni, tak siap lagi, pening kepala lah. Ambil ya, bos. Apa dah balik? Dah kerti ke rumah ke? Alih Maskal tu. Cik, Syam! Kamu dah pecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Hah? Sekejap. Ya Allah. Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah. Kerajaan Negeri Selangor terus komited dan proaktif dalam usaha mencapai matlamat Selangor sejahtera tanpa dadah. Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Selangor, Muhammad Zahri Samingon berkata, kerajaan negeri bersama AADK dan semua jabatan berkaitan akan menggambling tenaga dan sumber melalui platform MTMD Negeri Selangor untuk menangani isu permasalahan dadah di negeri berkenaan. Menurut beliau, Kerajaan Negeri Selangor memandang serius isu penyalahgunaan dadah di negeri berkenaan dan prihatin dengan cabaran gejala penagihan dadah masa kini. Terdapat 3 kawasan berisiko tinggi penagihan dadah dikenal pasti oleh ADK daerah Kuala Langat iaitu Mukim Tanjung 12, Mukim Jugra dan Mukim Teluk Pangli Begarang yang perlu dihijaukan menjelang tahun 2025. Justru beliau berharap agar jabatan agensi kerajaan swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti setempat berganding bahu secara bersepadu menjayakan aktiviti bagi menangani permasalahan dadah. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda penting. Hanya sekali ia boleh meragutnya. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belun mempengerusikan mesyuarat pengarah-pengarah bilangan 4 2022 di Ibu Pejabat AADK Kajang Selangor. Mesyuarat yang diadakan sebulan sekali itu dijalankan secara fizikal selepas negara memasuki fasa peralihan endemik. Mesyuarat tersebut telah membincangkan beberapa isu berkaitan agensi dan langkah penyelesaian holistik oleh semua warga ADK. 3 pembentangan dilakukan iaitu berkaitan pelaksanaan program pencegahan, rawatan dan pemulihan serta penguatkuasaan bagi tahun 2022 oleh Pengarah ADK Negeri Selangor dan Pengarah ADK Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Putrajaya. Selain itu, Pengarah Puspen Jerantut turut membentangkan berkenaan kaedah rawatan, perubatan dan pemulihan di pusat berkenaan. Mesyuarat itu dihadiri semua pengarah bahagian, pengarah negeri, pengarah Puspen, ketua-ketua unit dan ketua penolong pengarah AADK. Oi! Awal! Ha? Awal! Kalau dari dulu kau tak ambil dadah, hidup kau tak teruk macam ni. Dadah membawa padah. Baik, kita teruskan dengan segmen personality AADK. Pada minggu ini, segmen personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, saya Jannah daripada AADK Langkawi akan menemu ramang penerima APC pada tahun ini. Assalamualaikum, boleh Puan perkenalkan diri Puan? Waalaikumsalam. Hai, saya Siti Aisyah Zamani. Saya merupakan seorang pembantu anti dadah S19 di AADK daerah Langkawi. Boleh Puan ceritakan sedikit pengalaman Puan sepanjang Puan berkhidmat di AADK? Okay, saya berkhidmat di AADK bermula tahun 2008 sehingga sekarang kira-kira 14 tahun. Apakah tugas yang dipikul Puan sekarang? Mungkin ada tugas-tugas sampingan dan sebagainya. Okay, saya sekarang berada dalam unit pencegahan dan saya diberi tanggungjawab untuk memasukkan data semua program pencegahan dalam sistem MyAADK. Boleh Puan ceritakan bagaimana Puan membahagikan masa bekerja dengan tugas-tugas lain? Okay, sebagai seorang penjawat awam, apabila kita mula masuk bekerja, bila kita dah punch card tu, bermula kita untuk sebagai seorang penjawat awam untuk lakukan kerja yang diarahkan lah. Kalau macam kita ada tugasan lain selain daripada tugas hakiki, kita perlu mendapatkan kebenaran daripada ketua pegawai. Yang itu selalu saya amalkan lah. Memandangkan Puan sudah lama berkhidmat, boleh Puan kongsikan apakah cabaran sepanjang khidmat di AADK? Cabaran dia apabila kita berhadapan dengan klien yang tidak mahu berusaha untuk berubah. Kita sedaya upaya untuk membantu mereka, tapi mereka tidak mahu berubah diri mereka sendiri. Itu merupakan cabaran yang paling besar lah yang saya pernah rasakan. Boleh Puan kongsikan sedikit pengalaman pahit dan manis Puan sepanjang berada di AADK? Kalau untuk pengalaman pahit tu, mungkin saya banyak berdepan dengan OKT yang banyak masalah lah. Itu pengalaman pahit. Dan pengalaman manis ni, macam saya duduk di Langkawi, jadi berbagai pengalaman yang saya dapat. Jadi seperti contoh macam kita menghantar OKT ke luar, jadi kita dapat banyak ilmu, dapat banyak cabaran yang kita belajar daripada pengalaman tu lah. Apakah pencapaian yang telah diperoleh sepanjang Puan berkhidmat di AADK? Pencapaian yang saya terima, anugerah Perkhidmatan Cemerlang ni merupakan anugerah pertama saya sepanjang berkhidmat lah. Boleh Puan kongsikan siapa yang menjadi idola Puan sebagai pembakar semangat? Okay, kita sebagai umat Islam, kita perlu jadikan idola kita Nabi kita lah, Rasulullah SAW sebagai idola kita. Banyak yang kita boleh pelajari daripada kisah-kisah baginda Rasulullah SAW. Apakah pendapat Puan untuk tambah baik lagi perkhidmatan sedia ada di AADK? Okey, pendapat saya untuk menambah baikkan lagi perkhidmatan kita sekarang memandangkan sokongan dan perlibatan ahli keluarga dan juga komuniti terhadap program AADK agak rendah. Jadi saya berharap agar kita memperbanyakkan lagi program-program yang dekat di hati masyarakat dan juga ibu bapa.
boleh Puan kongsikan hobi atau aktiviti yang dijalankan oleh Puan sewaktu mengisi waktu lapang? Saya selalu menghabiskan masa dengan keluarga lah. Ada pesanan kepada masyarakat di luar sana? Kepada masyarakat di luar sana, saya nasihatkan jauhilah dadah, sebab sekali anda mencuba, anda sengsara. Sayangilah diri dan juga keluarga anda. Bersamalah kita untuk merealisasikan Malaysia sejahtera tanpa dadah, dan juga sasaran kita dadah terkawal 2025. Terima kasih. Segmen personality AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.